Okey, kita mulakan perbincangan modul 3 tingkatan 5 iaitu termokimia. Okey, semua tengok soalan modul. Soalan nombor 1, antara berikut yang manakah menyerap haba daripada persekitaran? Yang ni tak ada masalah cikgu rasa, yang ni kena hafal. Antara berikut yang manakah maksud haba penyesaran? Haba penyesaran mesti refer kepada 1 mol. 1 mol halogen disesarkan daripada lautan halidanya. 1 mol ion dihasilkan daripada logamnya. Okey, kemudian 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya. Jadi dikatakan dengan haba penyesaran yang kita ambil adalah logam daripada larutan garamnya, iaitu C. Okey, so soalan yang seterusnya, soalan nombor 3. Rajah 1 menunjukkan susunan radas bagi menentukan haba pembakaran etanol. So kalau kat sini dia suruh awak nyatakan yang mana X, yang mana Y. So Y itu adalah air, Y ini adalah air, etanolnya adalah X. Okey, X adalah etanol, Y adalah air. Okey, so soalan seterusnya, soalan nombor 4. Persamaan termokimia yang berikut menunjukkan tindak balas antara natrium sulfat dengan barium klorida. Antara berikut yang manakah dipadankan dengan baik? So soalan dia kat sini, kalau kita tengok negatif, so dia exo, endo salah. Okey, yang kedua. Yang kedua, kalau exo maknanya pembentukan ikatan. Okey, so di sini awak kena tahulah, bila tindak balas nak berlaku, yang pertama perlu berlakunya putus ikatan. Okey, yang kedua barulah berlakunya bentuk ikatan. Okey, bentuk ikatan. Putus ikatan kat sini haba diserap. Okey, bentuk ikatan adalah haba dibebas. Jadi kalau negatif ni maknanya haba dibebas lebih tinggi daripada haba diserap. Bila tindak balas eksotermik, iaitu tanda delta H tu adalah negatif. Okey, jadi kita tengok A dengan B lah pilihan kita. Okey, A ni pembentukan ikatan lebih tinggi. Okey, tenaga perubahan pembentukan ikatan adalah lebih tinggi. Bentuk ikatan haba diserap. Bentuk ikatan haba dibebas. Okey, lebih tinggi, betul lah kan? Jadi betul lah. Maknanya pembentukan ikatan ni adalah haba dibebas. Haba dibebas. So kalau haba dibebas tu lebih tinggi, maka tindak balasnya akan jadi eksotermik. Okey, eksotermik. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, persamaan termokimia berikut menunjukkan pemendakan pelambung 2 sulfat. So dalam persamaan di atas, okey, kalau kita tengok kat sini pun sama. Delta H dia, tanda dia negatif ni. Maknanya tindak balas adalah exo. Okey. Jumlah kandungan tenaga bahan lebih tinggi. Kalau exo, kalau kita buat energy profile diagram ni, kita akan dapati dia turun ke bawah lah. Sebab dia bebas haba, maka hasil dia mestilah tenaga kurang. Okey, tenaga kurang berbanding dengan bahan. Jadi jumlah tenaga bahan tindak balas lebih tinggi daripada hasil, betul lah. Bahan lebih tinggi daripada hasil. Okey, kita tengok B. Q kilojoule jumlah tenaga diperlukan untuk pembentukan. Okey, Q kilojoule ni bukan jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk pembentukan PB sulfat. Q ni duduk sini. Q ni adalah sama dengan tolak lah ni. Beza antara tenaga yang ada pada bahan dengan tenaga yang ada pada hasil, itu adalah Q. Bukannya hasil yang ni. Okey, Q tu adalah beza antara tenaga pada bahan dengan tenaga pada hasil. Okey, jadi jawapan ni salah. Okey, C perubahan suhu. Okey, bagi tindak balas ialah Q salah. Q tu adalah haba pemendakan. Q adalah jumlah tenaga yang ditukarkan kepada kimia. Tenaga kimia pun salah. Okey, that's why jawapan dia adalah A. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya.
100 cm padu jus limau kasturi ditambah kepada 300 cm padu susu segar. Jika suhu meningkat sebanyak 5 degree Celsius, hitungkan perubahan haba. So bila kita kata perubahan haba, ni dia nak minta kita cari Q. Q diberi dengan formula Q sama dengan MC theta. Okey, so M dia berapa? Okey, so kita kata kat sini jus limau ditambah kepada susu segar. Makna M dia adalah 400. Okey, C dia berapa? X. Okey, kali dengan X. Katakanlah cikgu buat X besar. Kemudian kali dengan berapa? Theta meningkat sebanyak 5. Jadi kita daratlah. Okey, 400 kali dengan 5 adalah 2000. 2000 X. Joule. Jadi dapatlah jawapannya adalah C. Okay. Soalan seterusnya. Rajah 2 menunjukkan kejadian awan yang terbentuk apabila wap air tersejak dari laut. So kalau kita tengok wap air tersejak dari laut, so terkumpullah air tersebut, wap air tersebut di awan. Apakah perubahan tenaga haba dan jenis tindak balas yang terlibat ketika air menyejak? Okey, jenis tindak balas yang terlibat ketika air menyejak. Okey, perubahan tenaga. Apakah perubahan tenaga dan jenis tindak balas yang terlibat? Ada tindak balas ke kat sini? Ni tersejak saja kan? Maknanya daripada cecair, kalau kita tengok dari segi perubahannya kat sini, daripada cecair dia berubah menjadi gas. Jadi kalau cecair kepada gas, perubahan tenaga. Kalau cecair kepada gas, okey, cecair ni dari segi tenaga kinetik, okey, hak ni tinggi, hak ni rendah kan? So daripada rendah nak jadi ke tinggi, maknanya haba mestilah diserap. So kalau kita tengok kat sini, haba dibebas salah, haba dibebas salah, haba diserap. Jadi bila haba diserap, tindak balas apa? Tindak balas endotermik. Lebih kurang gitulah. Tetapi sebenarnya tidak terlibat tindak balas kat sini ni. Tak ada tindak balas kimia pun. Kita hanya proses saja kat sini, iaitu proses sama ada serap haba ataupun bebas haba kat sini. Tapi kalau kita nak relate dengan jawapan yang yang kita rasa lagi sesuai adalah sebab daripada tenaga kinetik rendah nak pergi kepada tinggi, mestilah haba diserap. Bila haba diserap, dia relate kepada tindak balas endotermik. Okey, sebenarnya bukan tindak balas ni. Kalau kita kata tindak balas, mesti ada hasil baru. Sedangkan sini air, gas pun air juga. Tak ada bahan baru terhasil kat situ. Cuma keadaan saja yang berbeza. Rajah 3 menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas antara magnesium dengan larutan ferrum 2 sulfat. Okey, magnesium dengan ferrum 2 sulfat. Apabila serbuk magnesium berlebihan ditambah kepada 100 cm padu larutan ferrum 2 sulfat, suhu bertambah. Okey, berapakah jisim? Okey, jisim magnesium yang terlarut. Okey, so dia nak tahu jisim. Okey, bila dia nak tahu jisim, maka kita kena cari bilangan mol dulu. Bila kita dapat bilangan mol, baru kita dapat tahu jisim. So apa info bagi dalam soalan? Dia bagi 150 cm padu larutan ferrum 2 sulfat, ini adalah M. Suhu naik sebanyak 16, ini adalah theta. Maknanya daripada sini kita boleh cari Q lah. Q sama dengan MC theta. Okey, so bila kita dapat, kita kira. Okey, 150 kali dengan C 4.2 kali dengan theta nebula. Nampak dia tidak kira. Okey, so tak apa, tak kira. So dapatlah Q. So ni unit di joule. Okey, unit di joule. Maka bila unit di joule, maka kita tukar kepada kilojoule lah. Jadi Q dalam unit kilojoule sama dengan 150 kali dengan 4.2 kali dengan nebula bahagi dengan 1000. Dapatlah unit kilojoule. Maka bilangan mol dia duduk mana? Bilangan mol duduk mana? Bilangan mol duduk di delta H. Delta H adalah sama dengan Q over N. Jadi N adalah sama dengan delta H kali Q bagi dengan delta H.
So Q bahagi dengan delta H, iaitu sama dengan kita ambil Q ni, iaitu 150 kali dengan 4.2 kali dengan 16 bagi dengan 1000. Okey, oleh kerana dia bahagi dengan delta H, berapa delta H? 199.5. So darab dengan 199.5. Okey, ni adalah bilangan mol. Maka bila dia nak tahu jisim bilangan mol kalilah dengan jisim molar, iaitu 150 kali 4.2 kali dengan 16 bahagi dengan 123,000 kali dengan 199.5 kali dengan 24. Okey, 24 tu adalah jisim molar bagi magnesium. So kita pun tengok hok mana serupa kat sini. Okey. Ni dah. Okey, ni serupa tak? Jadi jawapannya adalah B. Okey. So kita pergi kepada soalan yang kelima, soalan yang kesembilan. Persamaan termokimia yang berikut menunjukkan pembakaran etanol dalam oksigen yang berlebihan. Okey, so soalan dia kata, apakah jisim etanol yang digunakan jika etanol dibakar dengan lengkap membebaskan Q? Okey, dia nak jisim juga kat sini. Okey, jisim etanol ini kita boleh dapat bila kita dapat N. Okey, so N. Okey, so nak dapat N kita guna formula delta H, okey, equal to Q over N lah. Delta H dia bagi. Nanti dulu. Jika etanol dibakar lengkap. Okey, apakah jisim etanol yang digunakan jika etanol dibakar lengkap dan membebaskan Q kilojoule haba? Ni. Q kilojoule haba, ini adalah Q. Ni adalah delta H. Jadi N adalah sama dengan delta H, Q bahagi dengan delta H tak? Q berapa? Q lah. Delta H berapa? P lah. Dapat bilangan mol. Bila dia nak tahu jisim, kita kena cari jisim molar. Jisim molar berapa? 46. Maka darablah dengan 46. So dapatlah 46 Q per P. 46 Q per P. Mana 46 Q per P? 46 Q per P yang ni. Okey. So kita pergi kepada soalan nombor 10. Haba pembakaran etanol ialah ni. Okey, bila dikata haba pembakaran, unit dia macam ni adalah delta H. 3 gram etanol dibakar untuk memanaskan 300 cm padu air, ni adalah M. Hitungkan penambahan suhu, dia nak cari theta. Jadi soalan ni kalau kita nak guna theta ni ada dalam formula Q sama dengan MC theta. Theta tak tahu, Q tak tahu. So kita tak boleh nak guna formula Q sama dengan MC theta. Kita kena cari Q dulu. Q boleh cari dalam formula delta H equal to Q over N, di mana Q adalah sama dengan N kali dengan delta H. Okey. Delta H kita dah tahu dah ni. Cuma kita tak tahu N. N kita boleh kira. Kita pun carilah N. Okey. Cari N. So, bilangan mol adalah sama dengan 3 bahagi dengan etanol. Etanol, kita tengok atas lah sebab dia widow etanol ni atas ni. Iaitu 46. Okey. So, kita bahagi saja. Gram bahagi dengan 46 gram. Mol tolak 1. So, 3 bahagi dengan 46, kita tekan kalkulator. 3 bahagi dengan 46 dapat berapa? Okey, so 3 bahagi dengan 46, kita akan dapat 0.005 mol. Okey, so kita masuk dalam inilah. Okey, iaitu 0.005 kalilah dengan delta H 1371. So darablah dengan 1371, akan dapat sini lebih kurang 89.413 kilojoule. Convert to joule sama dengan 89.413 joule. Masuk dalam ni.
Jadi 8,9,413 sama dengan 300 darab dengan 4.2 darab dengan theta. So theta sama dengan bahagi belakang tu. Mula-mula kita bahagi 8,9,413 tu bahagi dengan 300. Okey, dapat nilai. Okey. Sekejap ya. 8,9,413 bahagi dengan 300. Okey. Kemudian bahagi pula dengan 4.2. Dapatlah nilai dia kat sini 70.9 ataupun lebih kurang 71 degree Celsius. Dapat nilai dia tu. Iaitu kita dapat sini jawapannya adalah B. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 11. Jadual 1 menunjukkan haba pembakaran bagi metanol, propanol dan pentanol. Antara berikut yang manakah mungkin mempunyai haba pembakaran 137 nil. 137 nil. Okey, yang mana 137 nil? So kalau kita tengok kat sini, hok ni 73 nil, hok ni 20. Maknanya kat sini 137 nil duduk tengah ni. Duduk tengah. So antara metanol dengan propanol, siapa duduk tengah? Duduk tengahnya adalah etanol. That's why lah kita pilih etanol. Okey, jawapannya adalah A. Okey. So soalan seterusnya, campuran yang manakah akan menghasilkan haba penyesaran yang paling tinggi? Kalau penyesaran yang paling tinggi, kita kena tengok siri elektrokimia yang mana paling jauh jarak dia dalam siri elektrokimia tu. So magnesium dengan kuprum. So kalau kita tengok siri elektrokimia tu, kita ada kalium, kita ada kalsium, natrium kan. Okey. Magnesium, okey, aluminium, kita ada zinc, kita ada ferrum, so kita ada stannum, kita ada plumbum, so kita ada hidrogen, kita ada kuprum, kita ada argentum contohnya. Yang mana jauh haba penyesaran dia paling tinggi. So magnesium yang pertama dia bagi magnesium. So magnesium dengan kuprum ni jarak dia. Ni hok A. Kita tengok hok B pula. Okey, hok B pula zinc dengan kuprum. Setakat ni. Okey, ni B. Kita tengok paling jauh. Okey, C dia bagi C. Okey, C ferrum dengan kuprum. Okey, ferrum dengan kuprum ni C. Jadi hok mana paling jauh? Hok mana paling jauh? Hok jauhnya adalah A. Jadi jawapan dia A lah. Okey, jawapan dia A. Okay. So kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 13. Rajah 4 menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas antara P dan Q. Okey, haba tindak balas delta H bagi tindak balas adalah tolak Z kilojoule per mol. Antara berikut yang manakah mewakili? Okey, cikgu dah royak dah tadi kan ni Z ni. Okey, cikgu dah royak dah tadi. Royak apa dia? Kalau dia kata haba tindak balas delta H ni adalah beza antara tenaga bahan dengan tenaga hasil, situ delta H. So macam mana kita nak dapat delta H ni? Okey, so sini tinggi ni adalah Y, tinggi ni adalah X. So kita nak dapat delta H, nilai di sini mesti sama dengan Y tolak dengan X. Dapatlah nilai delta H. So kita cari yang mana Y tolak X. So inilah jawapan dia, Y tolak X. Okey, untuk delta H. So soalan seterusnya, persamaan termokimia berikut mewakili suatu tindak balas pemendakan. Okey, 100 cm padu lautan natrium karbonat 1 mol per desimeter padu ditambah ke dalam 100 cm padu lautan kalsium nitrat. Apakah perubahan suhu? Dia nak kat sini perubahan suhu ia adalah theta. Dia bagi ke apa? Dia bagi M. Sini M, sini pun M. Campur dua-dua dalam bekas tu. Okey, dia bagi M. So, dia nak theta. Ada dia bagi Q. Q dia bagi tak? Q dia tak bagi. Dia tak bagi. Kita tak tahu berapa. Tapi Q kita boleh dapat melalui delta H. So, step yang pertama, kita guna delta H dulu untuk mencari Q. Okey, sebab theta ni hanya ada dalam formula Q sama dengan MC theta ni.
Ada dalam formula ni saja untuk mencari theta. Jadi oleh kerana theta tak tahu, Q tak tahu, maka kita selesai Q dulu sebab dia bagi delta H. So, formula kata delta H adalah sama dengan Q over N. Sekarang kita boleh cari N. Kita boleh guna sama ada natrium karbonat ataupun kalsium nitrat sebab dia bagi M sama. M sama, V pun sama. Okey. So, kita pun cari N. N sama dengan MV per 1000. 1 kali dengan 100 bahagi dengan 1000. So, akan dapat 0.1 mol. Dia dapat mol, masuklah nilai. So, Q adalah sama dengan bilangan mol 0.1 kali dengan delta H 30. So, dapatlah 3 kilojoule. 3 kilojoule. So, tukar kepada joule kali dengan 1000 dapat 3000 joule. Okey, selesai untuk dapat dapat Q. Sekarang kita pun masuklah nilai. Q kita tahu 3000 joule. Okey, sama dengan M 100 tambah dengan 100 jadi 200. Okey, kali dengan C 4.2 kali dengan theta. So, kita dapatlah theta sama dengan berapa. So, tekan kalkulator, dapatlah theta sama dengan berapa. Iaitu 3000, okey, bahagi dengan 200, okey, bahagi dengan 4.2. Okey, so dapatlah sama dengan 3.57 degree Celsius. So, kita tengok jawapan ada ke tidak 3.57 degree Celsius. 3.57. Okey, 3.57 ataupun kita ambil bundarkan dia, kita akan dapat 3.6. Okey, so soalan nombor 15. Rajah 5 menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas antara bahan T dengan air. Okey, so apakah bahan T? Bahan T. Jadi dekat sini kalau kita nak tengok bahan T campur dengan air dapat satu saja, T juga. T dapat T juga tapi aqueous. Maknanya tak ada tindak balas ni. So, apa yang berlaku? Dia cuma larut saja dalam air. Okey, so larut saja dalam air. Okey, jadi kalau kita tengok kalium, tidak. Sebab dia akan react kalau kalium tu. So, kita boleh ambil ni, boleh ambil ni, boleh ambil ni. Okey, boleh ambil tu. Okey, cumanya bila delta H ni positif, dia mesti relate dengan amonium. So, jawapannya adalah B, iaitu amonium. Okey. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 16. Persamaan termokimia berikut mewakili tindak balas peneutralan antara 25 cm padu asid nitrik dan 25 cm padu kalium hidroksida yang sama kemolaran. Suhu campuran meningkat sebanyak 7 degree Celsius. So, dia bagi persamaan kimia. So, apakah kemolaran bagi kedua-dua larutan itu? Okey, clue dia kat sini, kemolaran dia sama. Okey, jadi bila nak tahu kemolaran, kita kena tahu bilangan mol dululah. Jadi kita kena tahu bilangan mol dululah. Okey, bila kita dapat bilangan mol sama dengan berapa, barulah kita tahu kemolaran. Tetapi kalau kita nak guna formula delta H equal to Q over N. Q kita tak tahu berapa, tak tahu. N pun kita tak tahu juga sebab dia tak bagi kemolaran. Jadi formula ni kita tak boleh nak pakai. Okey, kita cari Q dulu. Tak boleh nak pakai lagi. So, kita cari Q dulu. Menggunakan formula Q sama dengan MC theta. Okey, menggunakan formula Q sama dengan MC theta. M dia berapa sini? 25 tambah 25, iaitu 50. Kali dengan C berapa? 4.2. Kali dengan theta berapa? 7. So, dapatlah nilai Q. So, tekan kalkulator. Okey, Q boleh berapa sini? Okey, tekan kalkulator. So, 50 kali dengan 4.2 kalilah pula dengan 7. So, dapat kat sini 1470 joule. Convert kepada kilojoule bagi 1000, 1.47 kilojoule. Dapat. Masuk dalam ni. Barulah masuk dalam sini. So, kita dapat, okey, ambil delta H iaitu 57.3 sama dengan 1.47 bagi dengan N. So, N mesti sama dengan 1.47. Okey, 1.47 bahagi dengan
57.3. So dapatlah sini 0.025. Okey, panjangnya 257 lah kita kata mol kita dapat. Okey, kalau kita tekan kalkulator tak payah kita bunda, kita biarkan jawapan duduk di kalkulator situ. Sekarang kita nak tahu bilangan mol. So kita guna formula. Bilangan mol adalah sama dengan mv per 1000. Ni. Jadi kita nak tahu molariti berapa. So M dia adalah sama dengan 1000 ni kali dengan N bahagi dengan V. So kita boleh dapat lah. Jadi jawapan bilangan mol tadi awak kali dengan 1000. So 23. Okey, sama dengan berapa. Lepas tu bahagi dengan V. V dia bagi sama dengan 25. Okey, so bahagi 25. Dapatlah 1.03 mol per desimeter padu. So jawapannya adalah B. Okey. So kita pergi kepada soalan nombor 17. Haba penetralan bagi tindak balas antara asid X dengan natrium hidroksida adalah lebih tinggi berbanding asid Y dengan natrium hidroksida. Bila dia kata haba penetralan, okey, yang ni lebih tinggi daripada yang ni, maka kita tahu selalu hak ni mestilah asid kuat. Okey, hak ni mestilah asid lemah. Okey, sebab itulah haba penetralan dia lebih rendah. Okey. Jadi kerana apa dia? Okey, kerana apa dia? Okey, kerana kita boleh kata kat sini asid X tu asid kuat dah. Okey, asid X mengayon sedikit. Asid Y mengayon separa. Okey, betul lah. Kenapa asid Y mengayon separa? Sebab asid Y tu adalah asid lemah. Okey. Seterusnya soalan nombor 18. Rajah 6 menunjukkan aras tenaga bagi suatu tindak balas. Okey. So dia kata antara pernyataan berikut yang manakah betul? Okey. So bila dia tengok kat sini, okey, delta H equal to negatif, maka haba diserap salah. Okey, satu salah. Bila satu salah, yang ni bukan, yang ni bukan. Jadi pilihan kita sama ada C dengan D. So delta H adalah positif. Mana ada positifnya? Delta H tu negatif tu. So dua salah. Salah. Jadi jawapan dia sini selalu dah. Tapi kita tengok 3 dengan 4 tu betul ke tidak. Suhu persekitaran meningkat. Betul. Betul. Sebab apa? Sebab tanda negatif ni menunjukkan exo. Bila exo maka suhu meningkat. Betul lah. Kandungan tenaga bahan lebih tinggi pada hasil. Betul. Ni bahan. Ni hasil. Hasil duduk bawah. Maknanya hasil lebih rendah. Maka 4 pun betul. Kita tak baca pun 4. 3 dengan 4 tu kita tahu dah jawapannya adalah D. Okey, begitulah kadang-kadang kalau kita nak cepat. Nak cepat kita serongok ya. Okey. So kita pergi kepada soalan nombor 19. So rajah 8 menunjukkan aras tenaga bagi suatu tindak balas kimia. So hitung perubahan suhu jika serbuk Y berlebihan ditambah kepada 60 cm padu larutan garam Z 0.5 mol per desimeter padu. Hitungkan perubahan suhu. Bila dia kata hitung perubahan suhu, dia nak tahu theta kat sini. Okey, bila nak tahu theta, cikgu kata dah kan theta hanya ada dalam formula theta sama dengan Q sama dengan MC theta. Situ je. Tapi di sini kita tahu M ni bila dia kata 60 cm padu, mana M ni 60. Tapi Q kita tak tahu, theta kita tak tahu. Okey, bila tak tahu theta dengan Q, maka kita cari Q dulu sebab dia bagi delta H. Okey, jadi delta H equal to Q over N. Okey, maka kita carilah N. Nak kena cari N. Sebab kita tak tahu N dengan Q, kita boleh cari N. N ni guna formula ni. Ni V, ni M. So kita guna formula N equal to MV per 1000. 0.5 kali dengan 60 bahagi dengan 1000. Okey, so tekan kalkulator boleh berapa kat situ? Tekan kalkulator boleh berapa kat situ? Okey, 0.5 kali dengan 60. Okey, so bahagi dengan 1000. So 23. Okey, so dapatlah 0.03 mol. Masuklah dalam ni. Masuk dalam ni. So Q adalah sama dengan bilangan mol iaitu 0.03 kali dengan delta H 352. So kali dengan 352 kali dengan 352, so akan dapat 1
Joule. Tidak, kat sini unit dia kilojoule sebab daripada formula kilojoule convert to joule 10560 joule. Dah dapat dah Q, maka barulah kita masuk dalam ni. So 10560 sama dengan 60 kali dengan 4.2 kali dengan theta. Okey, so theta adalah sama dengan 10560 bahagi dengan 60. Okey, bahagi pula dengan 4.2. So dapatlah nilai dia 41.9 degree Celsius. So jawapannya adalah D. Okey. So kita pergi kepada soalan akhir sekali. Apabila pepejal Q larut dalam air, suhu berubah daripada 20 kepada 38. Antara pernyataan berikut yang manakah benar? Jadi kalau berubah daripada 28 kepada 38 maknanya suhu meningkat, maka tindak balas ni adalah EXO lah. Okey, so kita tengok kat sini. Tenaga haba, dia nak cari yang benar. Tenaga haba hilang. So hilang tu betul lah. Okey, sebab kita kata tenaga haba hilang ni samanya bebas. Okey, lepas tu tenaga haba bertukar kepada tenaga kimia. Okey, salah ni. Okey, tenaga haba ni bukan bertukar. Okey, tenaga haba ni telah bebas ke persekitaran. Okey, ataupun diserap daripada persekitaran. Okey, bukan dia berlaku perubahan kepada tenaga kimia, tidak sini. Okey, sebab tak ada tidaklah sini. Larutan itu mendapat tenaga haba dari persekitaran. Okey, so bila tenaga, kalau kita tengok nak fokus tidak pening, kalau suhu meningkat kita tengok EXO ni haba bebas ke persekitaran lah. So dia kata tindak balas endo salah. Jadi haba hilang ke persekitaran adalah A. Okey, iaitu tenaga haba dari sistem hilang ke persekitaran. So daripada situ kita tahu tindak balas itu EXO dan relate dah dengan soalan, iaitu suhu meningkat. So itu saja untuk perbincangan kertas objektif pada pagi ini. So apa-apa masalah yang pelajar rasa tak faham, boleh WhatsApp cikgu personal. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.